Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Jadi alhamdulillah pada pagi ni kita direzekikan untuk bertemu sekali lagi untuk sama-sama kita menyambung, kita boleh cakap daurah kita lah. Daurah kita yang bertajuk Autoriti Kefahaman Salaf. Autoriti Kefahaman Salafus Soleh. Dan minggu ni yang macam anda sebut pada minggu lepas, minggu ni kita nak fokus tentang syubhat. Cuma sebelum nak masuk tentang syubhat tu, anda nak cakap sedikit sebanyak tentang soalan yang ditanya minggu lepas. So anda tengok ada dua soalan lah yang utama yang nampak perlu dijawab. Pertama, ada yang tanya, kalau Sayyidina Husain radhiyallahu anhu akidahnya betul, kenapa Sayyidina Husain kalah ataupun terbunuh dalam medan perang? Itu soalan ni lah yang anda memang ingat anda baca. So jawapannya, pertama, isu Sayyidina Husain ni kita kena tengok balik sejarah lah. Dan kena tengok, pertama sekali kena tengok dengan kacamata Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab riwayat sejarah tentang peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain dekat Karbala tu ada banyak versi. Ada banyak versi kan. Jadi bila kita nak baca buku-buku sejarah ni, kadang-kadang ada ulama' yang macam Imam Tabari, style Imam Tabari ni dia bawa sanad, kemudian dia serahkan kat kita untuk pandai-pandai cek sanad tu. Sebab dia pegang prinsip ulama' zaman dululah, bila dah bawa sanad tu kira dah sebut reference. Jadi kita tak boleh cakap, oh apa Imam Tabari ni bawa riwayat yang pelik-pelik dalam kitab sejarah kan. Sebenarnya dia tak bawa yang riwayat pelik-pelik pun. Dia dah expect kita ni, seseorang yang dah ada keahlian, bila baca kitab tu nampak dalam sanad nama perawi sekian-sekian, kita dah tahu dah sanad ni ataupun cerita ni problematik sebab ada perawi fulan bin fulan. Ada ulama sejarah yang lebih kepada banyak tapis kan, macam Imam Ibn Katsir dengan Az-Zahabi. Ibn Katsir dengan Az-Zahabi ni ulama sejarah yang kalau kita tengok, macam Imam Ibn Katsir ada kitab Bidayah wa Nihayah, kalau Imam Az-Zahabi ada kitab Tarikhul Islam, 60 jilid Tarikhul Islam. Yang mereka ni pandai dalam tapis, sebab bila datang zaman terkemudian, mutaakhirin, makin kurang orang ada kemampuan untuk nilai sanad ni. Jadi Imam Az-Zahabi dengan Ibn Katsir ni umpamanya dah tolong kita sikit dengan dia membuang lah yang totally tak boleh pakai langsung tu. Jadi tentang Sayyidina Husain, peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain ni, pertama kita kena faham lah, yang berlaku waktu tu fitnah, perebutan kuasa. Okey. Kedua, dia bukan peperangan dengan musyrikin pun. Dia orang Islam dengan orang Islam. Ketiga, kita cakap kalau orang tu akidahnya sahih pun, itu tak menjamin bila dia perang dia tak akan mati ataupun dia akan menang sentiasa. Sebab berlaku banyak kali para sahabat Nabi SAW pun, waktu Nabi SAW masih hidup, bila mereka pergi perang, ramai yang terkorban juga kan. Sedangkan kalau nak tanya persoalan macam tu, patutnya kita tanya bukan pada Sayyidina Husain sahaja radhiyallahu anhu, tapi sahabat lain juga yang dah terkorban pada perang-perang sebelum ni, waktu Rasulullah SAW sendiri hidup. So kenapa berlaku? Sebab memang macam nak sebut sebelum ni, keimanan adalah sebab kepada untuk menang. Tapi dia bukan kemestian, dia sebab. Dalam dunia ni kita kena ambil sebab lah untuk dapat musabab. Macam kita nak berjaya dalam periksa, kita kena ambil periksa. Tapi kadang-kadang kita dah ambil periksa, kita tak berjaya kan. Tapi untuk berjaya dalam periksa, untuk skor, kita kenalah ambil periksa. Betul tak? Kalau orang tak ambil periksa, macam ni dia nak skor atau berjaya? Tapi adakah bila dia ambil periksa dia confirm berjaya? Kalau macam tu, kita ada top scorer je lah setiap tahun. Setiap tahun semua top scorer je kan. Masalahnya tak ada. Sebab apa? Sebab macam nak sebut, iman adalah sabab. Dia bukan 100% penjamin. Dan itulah sunnatullah.
Kalau orang baik ni menang sentiasa, tak ada pergulutan antara kebaikan dengan keburukan, sedangkan pergulutan ni akan berterusan sampai hari kiamat. Kan? Akan berterusan sampai hari kiamat. So sunnatullah memang macam tu. Dengan hikmah Allah yang kadang-kadang kita tahu, yang kadang-kadang kita pun tak tahu hikmah Allah tu, akan berlaku. Orang yang betul tiba-tiba dia dibunuh, orang yang betul dipenjara, orang yang betul dipersalahkan. Benda tu common lah dalam sejarah. So jawapan dia sebab apa? Itu sunnatullah dan ada hikmah yang tersendiri. Dan adakah itu bukti bahawa akidah Sayyidina Husain salah radhiyallahu anhu? Sama sekali tidak lah. Yang sahabat Nabi SAW yang meninggal dalam medan perang, yang mati syahid, Nabi SAW sendiri yang bagi pengakuan bahawa mereka ni orang mati syahid. Confirm lah akidahnya betul. Sama jugalah dengan Sayyidina Husain pun mati syahid dibunuh. Ya, jadi dia tak ada kena-mengena. Akidah, kalau dia mati dalam medan perang maksudnya akidah dia salah? Tak mesti. Okay, tak mesti. Kedua, tentang anda baca yang soalan tu tanya tentang beza Muhammad bin Abdul Wahab dengan Abdul Wahab bin Rustum. Okay, Ibnu Rustum ni dia bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab Muhammad Abdul Wahab, Syekh Muhammad Abdul Wahab datang terkemudian 1000 lebih hijrah. Okay, Abdul Wahab bin Rustum ni anda tak ingat secara tepat lah, sebab anda lama dah nak baca tentang dia ni, bertahun-tahun lepas dah. Yang anda jawab berdasarkan ingatan lah, dia datang sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan kalau anda tak silap, dia ni antara orang yang dia terbina akidah dia daripada fahaman Khawarij ataupun ada unsur Khawarij. Tu Ibnu Rustum. Okay, so Syekh Muhammad Abdul Wahab bukan Khawarij lah. Kalau orang tanya apa dia petanda utama orang tu Khawarij, kan kita nak label orang Khawarij atau nak tahu petanda utama dia Khawarij, ulama kata senang je. Khawarij ni pertama, dia mengkafirkan orang dengan perkara yang bukan sebab kepada kafir. Okay, istilah dia at-takfir bima la yukaffar. Dia mengkafirkan orang dengan perkara yang ulama bahas benda tu bukan cukup untuk buat orang kafir pun. Sebagai contoh, kalau kita pernah tengok kan, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok dulu bila ISIS awal-awal timbul, video-video ISIS dekat Iraq dengan Syria ni, dia ada tolak. ISIS pun kata muzik ni haram lah. Tapi bila dia kata muzik ni haram, sambil diorang sembang sama diorang tu, diorang pun kata siapa yang dengar muzik ni kafir. So bezalah orang yang dengar muzik. Kita boleh cakap lah buat maksiat ke, dapat dosa ke, kan. Tapi kafir tu jauh sekali lah. Tapi kalau Khawarij, dia kafirkan orang yang dengar muzik. So itu yang istilah dia panggil at-takfir bima la yukaffar. Bukan sahaja tu, Khawarij juga lepas dia dah kafirkan orang tu, dia akan tambah aspek kedua, iaitu apa dia buat? Dia akan perangi orang, bunuh. So dia tidak semata-mata berpada dengan mengkafirkan dengan perkara yang sebenarnya bukan layak untuk dikafirkan pun. Kedua, ditambah dia perang atau dibunuh orang. Ini dua ciri paling besar Khawarij lah. Yang dua-dua ni tak ada dekat Syekh Muhammad Abdul Wahab lah. Okay? Syekh Muhammad Abdul Wahab pun faham khilaf fiqah macam mana. Bahkan Syekh Muhammad Abdul Wahab pun orang yang kuat pegang mazhab Hanbali. Dan Rasul SAW dah sebut yang Syekh Muhammad Abdul Wahab ada tulis surat dekat anak murid ke adik dia, anda tak ingat. Dalam surat tu memang dia kata memang kena iltizam, kena ikut salah satu daripada mazhab 4. Wajib. Okay? Seolah macam anda rasa Syekh Muhammad Abdul Wahab ikut pendapat Imam Ibn Rajab lah, kena ikut salah satu daripada mazhab 4 ni. Itu pendapat yang kuat pun. Okay? So beza antara Ibn Rustum dengan Muhammad Abdul Wahab, Syekh Muhammad Abdul Wahab. Okay. So itu dua soalan lah yang anda baca untuk minggu lepas. Okay. So minggu ni kita nak mula masuk syubhat ya. Cuma sebelum nak mula masuk syubhat tu, anda nak refresh sikit apa yang kita dah bahas minggu lepas. So pertama, secara kesimpulannya, kita dah tekankan poin berkali-kali bahawa kefahaman salaf ni ijma'. Dan dia adalah ijma' untuk satu pendapat ke atas satu pendapat, dan ijma' ke atas dua atau lebih pendapat. Okay, macam mana ijma' atas dua pendapat atau lebih ni? Maksudnya kita tak boleh buat pendapat baharu. Sebagai contoh, okay, anak ni anda baca syair yang ulama tulis lah dalam usul fiqh dalam usul fiqh mazhab Syafi'i. Kata Syekh tu, nama beliau Amir Bahjat, kata beliau wa in husiral khilafu fi qawlaini fa thalithun uhditha ghairu zaini. Sekiranya khilaf tu telah dilimitkan, in husiral khilaf, sekiranya khilaf tu telah dilimitkan untuk dua qaul sahaja. In husiral khilafu fi qawlaini fa thalithun. So pendapat ketiga yang baharu ni, yang uhdith, yang diadakan ni ghairu zaini,
tak cantik, maksudnya tertolak di kalangan ulama. Okey. So yang ni pun dianggap ijma' juga. Ini kalau tuan-tuan dan puan ingat apa yang anda namakan dia minggu lepas? Ijma' murakkab. Okey, bukan jahil murakkab, ijma' murakkab. Ijma' murakkab ni gabungan antara pendapat A kata sekian-sekian, pendapat B kata sekian-sekian. Tak boleh orang yang datang pendapat C ni tiba-tiba dia gabungkan A dengan B sebagai contoh. Macam nak bagi contoh kunut lah minggu lepas tu. Tiba-tiba dia kata kunut, ada hari yang kunut ni sunnah, ada hari bid'ah. Tak boleh Dia kena pilih salah satu je lah. Kan, kalau dia pilih mazhab Syafi'i sunnah, dia pilih Hanafi sebagai contoh bid'ah, atau Maliki ke Hanafi jadi bid'ah. Hanbali jadi bid'ah. So itu adalah kita cakap ijma' ke atas dua pendapat. Yang tu pun masuk under kefahaman salaf. So kefahaman salaf ni pertamanya ijma' atas satu, ijma' atas dua. Yang ketiga adalah ijma' sukuti kan, yang kaul sahabat yang tersebar tapi tak ada orang yang tentang ataupun kritik. Sedangkan para sahabat ni, apa sahaja yang pelik, apa sahaja yang salah, mereka lah orang pertama yang akan tentang. Okay? Dan anda pun pernah sebutkan juga minggu lepas anda rasa tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha macam polis. Apa sahaja riwayat yang dia tak puas hati, yang dia rasa yang Nabi SAW tak cakap, ataupun sahabat ni salah dalam riwayat, apa Aisyah buat radhiyallahu anha? Aisyah kritik terus. Sampai ulama kumpul kitab khusus yang kumpul kritikan Aisyah ni. Maksudnya sahabat ni bukan style mereka, bila benda tu salah semuanya diam, tak ada. Dia bukan macam kita. Kadang-kadang takut kan, kita kadang-kadang takut nak menyuarakan kebenaran. Tapi tak, sahabat tak ada macam tu. Sebab bagi mereka agama ni benda yang besar, kena ada orang betulkan. Kalau tidak habis, kesan dia berat. Jadi kalau ada satu dua kaul sahabat tapi tak ada orang kritik, tak ada orang tentang, apatah lagi perkara tersebut melibatkan isu akidah, tak kepelik, tak ada orang tentang, itu menunjukkan bahawa mereka sebenarnya sepakat. So itu pun masuk juga, ijma' sukuti pun masuk dalam kefahaman salaf. Okey. Kemudian ana dah terangkan juga yang kesepakatan ni dia berlaku dekat tiga perkara. Okey, pertama di antara penentuan sumber dalil. Okey. Dan biasanya yang habis dekat sini atau kantoi dekat sini golongan ahli bid'ah lah. Sebab mereka suka tambah sumber dalil yang tak ada dalam disepakati ni. Bukan sahaja yang tak ada dalam disepakati, yang totally datang daripada mana tak tahu. Contohnya menjadikan akal sebagai neraca utama, melebihi Quran dan Sunnah. Itu tak ada siapa buat. Tapi ada setengah mazhab ahli bid'ah, okay, ahli kalam, mereka jadikan akal ni sebagai neraca terus, macam Mu'tazilah dan sewaktu dengannya. Kedua, dia merangkumi metodologi dalam kita nak berinteraksi dengan dalil. Itu nanti kita akan sebut sikit, sebab minggu lepas Ana tak bagi contoh. Ana bagi contoh untuk yang ketiga, iaitu tafsiran. Okay, minggu lepas kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, Ana sebut tentang tafsiran istiwa dengan Qul huwallahu ahad. Kan? Yang Ana sebutkan yang Imam Ar-Razi kata apa kan? Ahad tu maksudnya benda yang murakkab, sedangkan salaf tak pernah faham macam tu. Dan juga istiwa tu yang mereka faham sebagai istaula lah, atau istilah ni. Yang sebenarnya kalau kita nak pergi dengan lebih lanjut, istilah tu dikritik bukan sahaja dari sudut kita cakap ia bercanggah dengan kefahaman salaf, dia bercanggah dari sudut bahasa Arab. Kalau kita tak ambil lah kefahaman salaf ni sebagai hujah, dari sudut bahasa Arab pun dah bermasalah. Okay? Macam ulama nama Al-Khattabi, wafat 388 Hijrah, bila menceritakan tentang istiwa ni, beliau kata apa? Dalam bahasa Arab, okay, istilah maksudnya istaula ni, istaula yastauli istilah kan. Istilah ni ataupun istaula ni dari sudut bahasa maksud dia apa? Al-mughalabah, bergelut kemudian menang. So kita cakap orang tu istaula ala Kuala Lumpur sebagai contoh. Apa maksud istaula ala Kuala Lumpur? Dia ni asalnya pemimpin tentera, dia ada bala tentera dia sendiri, dia masuk, dia perang dengan orang dalam Kuala Lumpur tu, perang bergelut kali dia menang. Itu dipanggil istaula. Maksudnya ada bergelut dulu, lepas tu baru menang. Ataupun istilah dia al-mughalabah lah. So makna ni dari sudut bahasa Arab confirm lah batil daripada Tuhan kan. Takkanlah Tuhan kena bergelut dulu, mestilah terus dapat. So sebab tu Imam Khattabi kata, kalau kita tak pakai kefahaman salaf pun dari sudut bahasa Arab, takwil istawa kepada istaula ni problematik. Dan banyak lagi lah hujah lain. Okay, bukan kuliah ni lah, itu kuliah akidah kita akan bincang. Okay, so lepas anda dah sebut dah tadi, tiga tu, tafsiran, penentuan dalil dengan metodologi. Okay. So minggu ni Ana nak sebut dua lagi, nak bagi contoh untuk dua, iaitu sumber dengan metodologi. Kemudian kita pergi ke syubhat.
Sebab minggu lepas nak bagi untuk tafsir yang sumber dengan metodologi tu, nak sebut sikit je. So pertama, penentuan dalil. Maksudnya nak cerita tentang ijma' salaf terhadap penentuan dalil. Antaranya, minggu lepas nak cakap secara umum je, iaitu salaf menggunakan khabar ahad dalam bab akidah. Khabar ahad yang tak mutawatir lah, iaitu hadis masyhur, aziz dengan gharib. Mereka jadikan hujah dalam bab akidah. Yang perkara ni tak dilakukan oleh siapa? Pertama, Mu'tazilah lah. Sebab Mu'tazilah totally tolak hadis ahad dalam akidah dan hukum. Kedua, kita ada ahli kalam lain yang selain Mu'tazilah, yang lagi terkemudian lagi, yang mereka tolak penggunaan hadis ahad dalam akidah, tapi hukum pakai. Pun ada juga. Ni terkemudian, ahli kalam terkemudian. Jadi kita kat sini, kita nak bawa apa? Nak bawa ijma'. Kita just nak nukil ijma' bahawa kat sana ada kesepakatan wajib pakai khabar ahad. Itu je. Cukup kita buktikan ijma', habis cerita lah. Okay, perdebatan yang seterusnya itu ulama kata apa? Kita debat atas dasar volunteer je. Sebab hujah tu sebenarnya dah settle ke ijma' dah. Faham tak? Kita debat lebih tu, itu orang kata macam kesian lah. Kita macam raikan. Kita nak raikan. Sebenarnya dah settle dekat ijma'. Okay, saya sebutkan beberapa ijma', okay, tentang khabar ahad ni. Okay. Kata Imam Asy-Syafi'i, so nama pertama yang saya ikut terus direct ke Imam Syafi'i dalam risalah sendiri. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law jaza li ahadin minan nas ay yaqula fi ilmi al-khassah ajma'a al-muslimuna qadiman wa hadithan ala tathbit khabar al-ahad wal intiha ilaih." Okay. Imam Syafi'i kata ajma' al-muslimun qadiman wa hadithan. Orang Islam telah bersepakat qadiman wa hadithan, dulu dan sekarang. Siapa yang nukil ijma' ni? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nukil ijma' ala tathbit khabaril ahad. Okey, bersepakat atas nak menjadikan khabar ahad ni sebagai hujah. Okey, bila dia sahih dia jadi hujah. Itu Imam Syafi'i. Okey, kita bawa lagi seorang ulama lain yang lagi jelas dia punya nas, Imam Ibnu Battal Al-Maliki, wafat 444 Hijrah. Kata Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari beliau, in aqada al-ijma'u 'ala al-qawli bil 'amali bi akhbaril ahad. In aqada al-ijma'u 'ala al-qawli bil 'amali bi akhbaril ahad. Telah berlaku ijma' untuk kita beramal dengan khabar ahad. Ada tak dia spesifikkan beramal ni khusus untuk fiqh saja ke akidah saja, atau dia cakap umum? Kata umum. Kata Imam Ibn Battal, alal qawli bil amali bi akhbaril ahad. Dia tak kata alal qawli bil amali fi al-fiqh, alal qawli bil amali fi al-aqidah. Tak, dia kata umum. Maksudnya terpakai dekat mana? Semua lah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan faham? Maksudnya semua lah. So siapa yang dakwa tak, ijma' ni sebenarnya dinukilkan nak kata khusus dalam bab fiqh je, dia kena bawa dalil untuk tafsirkan dekat ayat ni mana yang kata amal tu untuk fiqh sahaja. Sedangkan yang dia kata umum bil amal, dia tak ada bil amal fi al-aqidah, bil amal fi al-fiqh, tak ada. Okey. So itu daripada Imam Ibnu Battal. Okay, nak bawa lagi daripada seorang ulama mazhab Syafi'i juga. Tadi tu mazhab Maliki, Ibnu Battal, ni mazhab Syafi'i, wafat 463 Hijrah. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama alim besar, ulama hadis. Wa 'ala al-amali bi khabaril wahidi kafatut tabi'in wa man ba'dahum minal fuqaha fi sa'iri amsaril muslimin ila waqtina hadha wa lam yablughna an ahadin minhum inkarun lidhalika wala i'tiradun alayh fathabata anna min dini jami'ihim wujubuhu. Okay, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dan beramal khabar ahad ni telah diamalkan oleh kafatut tabi'in, semua tabi'in, waman ba'dahum, dan yang selepas tabi'in, minal fuqaha fi sa'iri amsaril muslimin, daripada kalangan fuqaha fi sa'iri amsaril muslimin, dalam semua bandar. Mesir ni satu bandar lah. Mesir dalam bahasa Arab maksudnya bandar. Al-Misr, Mesir tu. Tapi kalau Mesir tak ada alif lam, boleh guna untuk bandar. Okey, amsaril muslimin, semua bandar-bandar utama Islam ni fuqahanya pakai khabar ahad. Ila waqtina haza, sampai zaman kami ni 463 Hijrah. Sebelum kewafatan beliau lah. Walam yablughna an ahadin minhum inkarun lidzalik, dan tak sampai dekat kami pun ada seorang yang pernah ingkar pakai khabar ahad ni.
Fathabata anna min dini jami'ihim wujubuh, maka telah terbukti bahawa agama ke semua mereka, jami'ihim, ijma' lah tu, jami' ijma' sama, huruf word pun sama, wujubuhu, kewajipan untuk beramal dengan khabar ahad. Ni ijma' dah, berapa ijma' dah anda bawa dah. Okay, anda bawa lagi lah atas dasar untuk volunteer, kan? Kita tambah je. Okay, anda bawa daripada seorang lagi ulama' yang wafat sama tahun dengan Al-Khatib Al-Baghdadi tadi. Khatib Al-Baghdadi ni gelarannya apa? Hafizul Masyriq. Ulama' yang paling hebat hadis, yang paling hafiz hadis dekat timur. Dia ada opposite dia kat barat siapa? Hafizul Maghrib, Imam Ibn Abdul Bar, yang duduk dekat area Andalus ni lah. Andalus ni timur Eropah, barat Eropah, kan? Wa kulluhum yarawna khabar al-wahidi al-adli fil i'tiqadat wa yu'adi wa yuwali 'alayha wa yaj'aluha syar'an wa hakaman wa dinan fi mu'taqadihi. Ala dhalika jama'atu ahli sunnati wa lahum fil ahkami ma dzakarna. Ni kata Imam Ibn Abdul Bar dalam Tamhid. At-Tamhid ni syarah Muwatta 30 jilid. Kita Muwatta sejilid yang tak ada huraian, pening dah nak baca. At-Tamhid ni 30 jilid. 20 jilid atau 30, tengok cetakan. Ibn Abdul Bar kata wa kulluhum, kesemua mereka, maksudnya ulama terdahululah, yarawna khabar al-wahidi fil i'tiqadat, menggunakan khabar ahad dalam akidah. Okey. Wa yaj'aluha syar'an wa hakama, dan menjadikan khabar ahad ni sebagai hakam. Hakam ni penentu, sebagai dalil, sebagai sumber, wadinan, sebagai agama. Okey, ala zalika jama'atu ahli sunnah. Inilah pendapat ahli sunnah, jamaah ahli sunnah. Walahum fil ahkami ma dzakarna, dan macam tu jugalah mereka pakai khabar ahad ni untuk apa? Untuk hukum hakam. Walahum fil ahkami ma dzakarna, dan macam tu jugalah mereka pakai khabar ahad ni untuk bab hukum hakam. Akidah pakai, ini nas ni jelas. Kalau ada orang kata, oh nas tadi tu mungkin tak pakai akidah, kan? Ni nas ni nak jawab apa dah? Sebab Imam Ibn Abdul Bar dah jawab secara sarih, kami pakai dalam bab apa? Akidah and ahkam. Dah ada banyak lagi ijma' lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya nak quote saja habis masa. Ya, sebab bermuka surat ijma' ada kat sini. So ini cukup dah. Tak kisahlah orang tu hebat macam mana pun, dia datang zaman terkemudian, dia putar macam mana pun, oh hadis ni sahih dalam Sahih Muslim, tapi dia ahad, tak boleh pakai dalam akidah. Dia cakap macam mana pun, dah ada ijma' ni, kita tak payah dengar lah. Sebab ijma' ni bukan qaul satu dua orang, dia seluruh ulama' pada zaman tu. Dan dia akan jadi hujah kepada zaman selepasnya, dan zaman selepasnya sehinggalah hari kiamat. Ijma' ni bila dah berlaku, dia jadi hujah pada zaman dia, zaman selepas dia, dan seterusnya sampai hari kiamat. Dia tak ada tiba-tiba akhir zaman tercancel pula ijma' tu. Tak ada. Ulama usul tak pernah kata macam tu. Bahkan dia kekal dia. So yang tu kalau orang tanya kan, yang tu ijma' salah dekat bahagian mana ustaz? Okay? Ijma' salah dekat bahagian yang tafsir ke, penentuan sumber dalil ke, atau metodologi? Itu dekat penentuan sumber, ataupun istilah dia masadirut talaqi wal istidlal. Minggu lepas anda dah sebut untuk tafsir, tadi tu penentuan sumber. Sekarang kita nak tengok metodologi. Kemudian kita masuk ke syubhat lah. Okay. So metodologi ni banyak dan sangat terperinci. Kalau kita nak bahas secara detail, dia akan ambil masa yang lama lah. Mungkin dibahas dalam ilmu akidah. Okay? Saya bagi satu contoh metodologi. Antara metodologi ulama' salaf dalam memahami nas, adalah bila nas tu melibatkan tentang nas-nas tentang sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, macam mana mereka faham. So metodologi yang mereka pakai, metodologi yang mereka pakai untuk faham nas ni, metodologi yang mereka pakai untuk faham nas adalah mereka tidak takwil. So takwil ni dia metodologi baharu ke metodologi yang kita cakap in conformity dengan salaf, maksudnya bersesuaian dengan salaf? Dia metodologi baharu yang bercanggah dengan kesepakatan salaf. Dekat sini anda bawa lagi satu ijma', nak bagi tahu bahawa salaf ni tak jadikan takwil tu sebagai metodologi dalam bab memahami nas-nas sifat. Anda ulang balik mungkin laju. Anda akan bawa ijma' yang membuktikan bahawa bukan daripada metodologi ulama' salaf ni untuk mentakwil ayat-ayat ataupun nas-nas sifat. Sini anda quote lagi ijma' daripada Imam Ibn Abdul Bar, imam yang sama tadi tu, yang syarah Muwatta' At-Tamhid tu. Imam Ibn Abdul Bar ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan main-main tau. Anda selalu sebut pasal beliau.
sangat alim lah, dan ana pun minat sangat dekat Imam Ibn Abdul Bar ni. Beliau syarah Muwatta 2 kitab. Satu Tamhid ni 20 jilid, satu lagi Al-Istizkar pun 20 ke 30 jilid juga. So total syarah beliau untuk Muwatta berapa? Dalam 40 jilid. 2 kitab berbeza. Itu Imam Ibn Abdul Bar. Kalau ada orang kata kan, Ibn Abdul Bar ni hebat sangat ke? Dia hurai Muwatta 40 jilid. Okey, awak cuba terjemah Muwatta, terjemah pun dah merangkak dah. Terjemah dah tak mampu dah nak hurai. Jadi Ibn Abdul Bar kata apa? Ahlus sunnati mujmi'una ala al-iqrar bis sifat. Mujmi'un, ahli sunnah berijma'. Mujmi'un, perkataan pun dah sama dah. Mujmi'una ala al-iqrar bis sifat al-waridati kulliha fil kitab was sunnah. Bersepakat untuk menetapkan apa sahaja sifat yang datang dalam Quran dan sunnah, wal imani biha, dan bersepakat untuk beriman dengan sifat-sifat tersebut. Wa hamliha 'alal iqrari la 'alal majaz. Tu dia. Dan kita menafsirkan ayat-ayat sifat ni atau nas-nas sifat ni atas dasar untuk kita isbat. Okay, iqrar ni maksudnya isbat, la 'alal majaz, bukan majaz. Majaz ni apa? Majaz ni takwil lah. Yang kita bila ada orang takwil, kata contohnya sifat tangan tu kepada kekuasaan, kan dia takwil kan, tangan kepada kekuasaan. Kenapa dia takwil? Sebab dia pakailah konsep majaz. Konsep majaz ni kira kita cakap dia base kepada takwil. Konsep majaz ni base kepada takwil. Jadi dekat sini apa Ibn Abdul Bar kata? Ahlus sunnah sepakat untuk tak pakai metod majaz ataupun takwil pada bab nas-nas sifat. Tak kata beliau, wa hamluha 'alal iqrari la 'alal majaz. La 'alal majaz, tidak atas majaz. Sampai apa kata beliau? Beliau sambung lagi, beliau kata, wa amma ahlul bid'ah, adapun ahli bid'ah, wal jahmiyah wal mu'tazilah tu, okey, jahmiyah, mu'tazilah and the gang lah yang pelik-pelik ni, kulluha, kesemua mereka ni, wal khawarij, khawarij pun termasuk sekali, fa kulluhum yunkiruha, kesemuanya mengingkari sifat-sifat ni, wala yahmilu fiha syai'an 'ala al-haqiqah. Tu dia. Tak ada seorang pun daripada mereka yang menafsirkan ayat-ayat sifat ni alal haqiqah. Alal haqiqah ni macam mana? Yang macam kita buat ni lah. Allah istiwa di atas arasy, kita pun isbat dia Allah istiwa di atas arasy. Allah ada sifat tangan sebagai contoh. Ya, Allah ada sifat tangan. Macam mana? Wallahu ta'ala tak sama dengan makhluk lah. Kita serahkan hakikatnya kepada Allah. Tapi kita tahu ada. Macam mana tak tahulah. Okey. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil tafsir mengikut hakikat. Ni siapa yang buat? Ahli sunnah je buat. Selain ahli sunnah buat tak? Tak. Sebab tu kata Imam Ibn Abdul Bar, wala yahmilu, la yahmilu, mereka ni tak tafsirkan syai'an 'alal haqiqah. Bahkan bukan je mereka tak tafsirkan, mereka buat benda yang lagi teruk. Wa yaz'umuna anna man aqarra biha musyabbih. Dan mereka menyangka siapa yang tafsirkan mengikut hakikat ni adalah musyabbih. Zaman sekarang berlaku tak? Berlaku. Itulah benda yang kita biasa dengar. Oh, ni puak-puak W ni, puak-puak Wahabi ni mujassimah musyabbihah. Okay, Ibn Abdul Bar wafat bila? 463. Kita sekarang 1441, 42. Maksudnya dah 1000 tahun gelaran tu dah ada dah. So janganlah tuan-tuan dan puan-puan rasa takut ataupun rasa macam inferiornya kita ni. Kita kena label musyabbih atau mujassim ni sejak zaman Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar ni zaman beliau ni, waktu tu ulama ahli sunnah masih ramai lagi lah. Tapi waktu tu konotasi negatif musyabbih, mujassim dah diberikan. Bukan je Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar ni 463 kan. Kita ada ulama' lagi awal, Imam Abu Hatim Ar-Razi, anak beliau Ibn Abi Hatim. Imam Ibn Abi Hatim ni wafat 327 Hijrah. Lagi awal daripada Ibn Abdul Bar ni, 100 tahun before kan. Dalam akidah beliau ada akidah Raziyain. Tuan-tuan dan puan-puan boleh download PDF, dah ada terjemahan pun, kawan saya terjemah. Dalam akidah Raziyain tu, kata Imam Ibn Abi Hatim ni, ulama hadis besar, alim sangat-sangat. Beliau kata antara tanda ahli bid'ah zaman kita ni apa? Tanda ahli bid'ah zaman kita adalah mereka akan gelarkan ahli sunnah sebagai musyabbihah atau hasyawiyah. Ni siapa sebut? Ibn Abi Hatim, yang datang 100 years before Ibn Abdul Bar ni. 100 years before Ibn Abdul Bar ni. Maksudnya konotasi ni, label ni dah lah lama. So kita jangan risaulah, benda tu biasa. Dan itulah antara petanda kita ahli sunnah. Faham tak? Sampai dijadikan benchmark, nak tahu orang tu ahli sunnah ke tidak bila kena tuduh. Betul tak? Sampai yalah kena tuduh musyabbih dengan mujassim. Sebab
mazhab yang betul-betul musyabbihah dengan mujassimah ni, dia ada satu atau dua je. Pertama, Syiah yang terdahulu, tapi mazhab tu dah pupus dah. Kedua, dipanggil Karramiyah, pun dah pupus. Bila dah pupus mazhab yang betul-betul melakukan tajsim dengan tashbih ni, yang memang kata Tuhan dengan makhluk ni sama, tangan Tuhan dengan tangan makhluk ni sama, tajsim macam tu, dah tak ada dah. Dah pupus. Yang tinggal kita lah. Kita ni ahli sunnah, kita bukan Karramiyah. Kita tak kata tangan Tuhan dengan tangan makhluk sama. Kita cakap lain lah, 100% lain. Okay, 100% lain. So bila dah tak ada dah Karramiyah ni semua, bila mereka nak kata mujassim dengan musyabbih, siapa yang mereka refer? Tinggal kita je lah akhir zaman ni. So siapa yang nukil ijma' kat sini? Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar nukil dalam apa? Tafsiran ke, sumber ke, metod? Okay. So sebenarnya banyak lagi lah tuan-tuan dan puan. Saya terpaksa stop dekat sini untuk yang bahagian ni, sebab itu mungkin kita bincang detail ilmu akidah. Okay, kalau ada rezeki detail ilmu akidah kita akan bahas lah. So ilmu akidah ni tuan-tuan dan puan, dia ada banyak level. Mungkin level yang kita biasa belajar, kadang-kadang kelas sekarang kita nak pergi kat kelas-kelas awam ni, kita belajar wasatiyah ke, tahawiyah ke, syarh sunnah ke, itu untuk level asal, level awal lah, untuk just kita nak faham akidah je dulu. Okay, kalau siapa yang ada minat dia belajar akidah lagi tinggi, dia akan sampai ke kitab-kitab yang selain dibahas akidah, dia akan bahas benda-benda macam ni, yang akan solidifikan lagi dia punya keyakinan lah, yang akan membuatkan dia rasa macam, oh akidah aku ni ada betul-betul core yang kuat, dari sudut metodologi, dari sudut tafsiran dia, dari sudut sumber dia. Sebab tu kita yakin. Okay, sebab tu kita yakin, sebab kita tahu kita punya akidah ni based on satu yang firm. Adapun ahli kalam, mereka tak dibina atas satu yang firm. Sebab itulah kata Imam Ghazali, aktsarun nasi syakkan indal maut ahlul kalam. Manusia yang paling banyak syak ketika nak meninggal ni, yang paling banyak syak tentang Tuhan, tentang agama ketika nak meninggal ni siapa? Ahlul kalam. Siapa kata ni? Imam Ghazali kata. Yang Imam Ghazali pun sendiri ahlul kalam. Sebab Imam Ghazali di akhir-akhir hidup beliau, dan pada setengah kitab beliau, beliau agak tak setuju ilmu kalam ni disebarkan dekat orang awam, disebarkan dekat semua orang, dijadikan pengajian umum. Okay, sebab itulah beliau buat kitab nama Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ni saya pernah sebut minggu lepas kan, kitab khusus yang bahaskan supaya kita jangan cerita ilmu kalam ni ke orang awam. Sebab Imam Ghazali tahu dia akan bawa kepada konsekuensi yang negatif lah, consequences yang negatif, iaitu orang akan jadi lagi syak. Sedangkan kita ngaji akidah ni nak syak ke nak yakin? Kita nak yakin kan, tapi takut kalau macam tu dia akan jadi syak. Sampai Imam Ghazali kata aktsarun nasi syakkan indal maut ahlul kalam. Dan Imam Ghazali pun dah taubat lah. Dan Imam Ghazali pun orang yang soleh, yang banyak jasanya. Okay, rahimahullah wa ghafarallahu lana wa lahu. Cuma kita cakap beliau ada salah lah. Yang salah kita kena cakap salah. Okay, tapi bila kita hormat lah. So style ahli sunnah macam tu. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bila orang tanya, oh kau ni bila kau cakap, cuba bagi contoh, Asy'ariyah ni ahli bid'ah ataupun akidah mereka bukan akidah ahli sunnah, kau ni Ibn Taymiyah, kau nak chop diorang semua ni masuk neraka lah. Ibn Taymiyah kata, aku tak pernah kata macam tu pun. Bila kita bahas benda tu salah, kita bahas akademik, objektif, faham tak? Kita ahli sunnah ni objektif. Bahas akidah orang is one issue. Peribadi orang tu, macam mana kita muamalah dengan orang tu, itu isu lain. Itu isu lain. Bila kita cakap akidah sekian-sekian ni salah atau bukan ahli sunnah, adakah bermaksud cara kita muamalah dengan dia pun macam kita muamalah dengan Muslim ke? Tak mesti. Mungkin kita kena cakap dengan dia baik-baik, kita dakwahkan dia kepada ahli sunnah and so on. So tak ada dekat sana isu, oh kau kata yang ni salah sesat, kau nak cop dia orang neraka, tak ada. Kita objektif lah. Sebab tu ahli sunnah ni dia sebenarnya paling akademik sana ni. Sebab dia nak bahas akidah one issue, bahas peribadi isu lain. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tengok detail macam mana dia buat ni, proses kita nak bahas akidah lain, peribadi lain ni, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok kitab Ibn Taymiyah namanya Naqdul Mantiq, ataupun nama lain dia Al-Intisar li Ahli Al-Athar. Dalam tu Ibn Taymiyah sebutkan tokoh-tokoh ahli kalam, dan Ibn Taymiyah buat macam tu, dia bedah akidah. Kemudian jadi kita tengok Ibn Taymiyah kata kat hujung, tapi fulan bin fulan ni banyak jasa untuk agama. Harap-harapnya dengan jasa ni dia akan menjadi penyebab kepada dosa-dosa ataupun akidah dia yang salah tu diampunkan. Ibn Taymiyah selalu sebut. Orang baca tak baca je. Sebab tu fitnah dia. Bila tak baca fitnah dia kan. Okey, kita nak masuk syubhah, okey. Kita nak masuk syubhah. Syubhah ni, so tuan-tuan dan puan kena jaga-jagalah, nama pun syubhah. Dan syubhah ni biasanya kita tak ajar dekat orang awam atau tak sebar dekat orang awam lah. So kita buatlah kelas khusus kan. Kita buat macam daurah khusus ni. Sebab syubhat ni bila kita just biar dia untuk freely available ke orang awam bila kita makan susah. Okay, so saya sebut syubhat pertama.
syubhat yang sangat famous sebenarnya. Ni syubhat ni saya pernah jumpa liberal pun pakai. Okey. Annas salaf ghairu ma'sumin. Okey. Wa fahmuhum masdarun bashari fala yuqasu ala ma masdaruhu al-wahyi. Ataupun dengan bahasa mudah dia, nas memang suci, nas Al-Quran memang tidak terdedah kepada apa-apa kesalahan, nas hadis memang tidak terdedah kepada apa-apa kesalahan. Adapun kefahaman salaf, maka dia kefahaman manusia, dia open kepada kesilapan. So mereka kata kita kena differentiate between nas and kefahaman manusia. Sebab siapa yang menjamin kefahaman manusia ni maksum? Betul tak? Siapa yang jamin kefahaman manusia ni maksum? Pada masa yang sama, nas memang dah terbukti dia maksum. Allah sendiri yang akan jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran ni dan kami akan jaganya. Ulama kata jaganya dekat situ dari sudut pelihara Al-Quran ni tak hilang dan pelihara maknanya supaya tak terseleweng. So Al-Quran ni maksum lah. Ulama maksum? Tak maksum. Ulama salah maksum? Tak maksum. Yang maksum ni Nabi SAW sahaja. Okey, kalau macam tu kenapa kita nak ikut yang tak maksum ni? Kenapa yang terbuka kepada kesilapan ni kita jadikan dia terus sebagai sumber kita, sedangkan dia tak maksum? Berbeza dengan kalau kita cakap kat orang, kita ikut je lah Al-Quran dan Sunnah, yang itulah yang maksum. Kan senang. Okay, itu syubhat dia, nampak tak? Okay, so jawapan dia mudah lah. Ini dia datang sebab dia tak faham kita bincang tentang ijma'. Memang satu dua terbuka kepada kesilapan, ya, memang ijtihad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ijtihad Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ijtihad Sayyidina Ali, mungkin terbuka kepada kesilapan. Ijtihad tabi'in, seorang dua orang, ijtihad tabi'in 5, 10, maybe terbuka. Tapi kita bukan bahas tu, kita bahas ijma'. Tadi nukilan yang saya bawa tadi tu, semuanya ijma' ke saya bawa individu? Nukilan ijma' ke individu? Nukilan ijma' kan? Kalau dengar tadi saya sebut apa? Ahlus Sunnah mujmi'un, kafah tabi'in, semua. Mana ada tiba-tiba ini pendapat 1, 2 disebutkan nama individu. Pendapat Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, tak ada kan? Menunjukkan bahawa kita tengah bahas ijma'. Syubhat ni datang sebab mereka tak faham. Sebab liberal tak faham. Liberal ingat bila kita duk cakap pasal ikut salaf ni, dia kata dia suruh paksa kita ikut ijtihad peribadi. Dan memang ada banyak nas kat bawah ni yang ada pada tokoh mereka sendiri berserta nama lah. Cuma Ana tak baca nama tu, Ana just bawa apa dia kata. Tengok ni ayat dia. Ni memang betul 100% ayat dia. Tapi Ana tak sebut nama dia. Dia tokoh dekat negara Arab lah. Okay, tak dia kata la yu'addu kalamul fuqaha syariah. Kalam para fuqaha ni tak dianggap daripada syariah pun. Wala yuhtaju bihi ala annahu din. Dan tak dihujahkan kalam fuqaha ni sebagai agama pun. Kan? Lakinnahu laisa ma'suman. Kalam fuqaha laisa ma'suman. Kata-kata para ulama ataupun fuqaha ni tak maksum. Wa yaqa'u fil khata' kama yaqa'u fis shawab. Depa ni pun kadang-kadang salah, kama yaqa'u fis shawab. Kadang-kadang pun betul juga. Ni tokoh dia lah, namanya Muhammad Salim Awa. Okay? Tokoh dekat Arab. Dia bukanlah liberal, totally liberal. Dia orang yang kita panggil, dia ada mix antara macam cenderung kepada Islam juga dan liberal juga. Liberal Islam lah dengan bahasa mudah dengan. Okay? Dia ada beza antara liberal sahaja dengan liberal Islam. Liberal Islam ni dia nak gabungkan values liberal dengan values Islam. Kononnya boleh gabungkan. Values yang liberal ni contohnya liberty untuk kita ada freedom of will ke, freedom of kita nak kepercayaan ke, freedom untuk expression ke apa ke, dia nak cuba bagi ngam dengan Islam, in conformity dengan Islam. Itu liberal Islam. Liberal yang liberal betul, itu lebih dekat kepada sekular dah. Macam tak nak pakai agama untuk politik, tak nak dengar agama dah. Tu liberal. Liberal yang tak ada tambah belakang dia, Islam tu. Okey. Itu syubhah yang pertama. Okay, kita pergi kepada syubhah yang seterusnya. Ni pun famous juga syubhah ni. Syubhah ni kata apa? Okay, Ana baca teks terus Okay. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya telah pasti bahawa telah berlaku khilaf di kalangan ulama salah dalam memahami nas. Innahu qad waqa'al khilafu bainahum fi fahmi nusus. Telah berlaku dah.
Dan kita pun tahu kalau buka kitab tafsir, tuan-tuan dan puan-puan buka tafsir Ibn Katsir ke, Tabari ke, Ibn Abi Hatim ke, yang banyak nukil kalau ulama salaf ni penuh dengan khilaf. Ibn Abbas kata macam ni, Ibn Mas'ud kata macam ni, Ubay bin Ka'ab kata macam ni, dan seterusnya. Lepas tu dia kata apa? Bal qad waqa'a al-khata'u fi fahmi ba'dihim. Bahkan telah terbukti ada keadaan-keadaan yang mereka ni salah dalam faham nas. Terbukti bila apa? Bila sahabat lain kritik ke, bila tabi'in lain kritik. Bahkan wa akhadha ba'dhum min al-israiliyat. Bahkan ada sahabat yang memang terkenal riwayat daripada Israiliyat. Betul tak? Kalau kita belajar tafsir, kita akan kenal batch sahabat ni ada yang mendapat bila mereka perang, mereka antara benda yang mereka dapat bila perang ni gedung buku, 2 gedung besar buku Israiliyat. Okey. Dan ada di kalangan salaf macam Wahab bin Munabbih, di kalangan tabi'in yang banyak riwayatkan Israiliyat. Fa kaifa nulzimu bittiba'ihim. So macam mana kita boleh wajibkan orang ikut mereka ni? Sedangkan kadang-kadang mereka ijtihad pun berbeza-beza, khilaf dalam nak tafsir. Sedangkan mereka pun riwayat daripada Israiliyat. So macam mana kita nak suruh orang ikut diorang? Okey, itu syubhah dia. Macam biasalah, kita nak bagi syubhah ni, awal-awal kita bagilah nampak macam kuat dulu, lepas tu nanti kita hancurkan dia. Kita hancurkan dia. Tapi awal bagilah nampak macam kuat dulu. So senang je. Dia masih, nampak tak? Saya rasa tuan-tuan dan puan akan nampak trend. Trend dia kat mana? Trend dia dekat mereka tak faham yang ijma'. Itu je. Benda ni memang berterusan trend ni ya. Sebab tu bila dia kata bila mereka ada berlaku khilaf, kita cakap yang khilaf tu cerita lain lah. Kita bukan nak bahas tentang khilaf tu, kita nak bahas yang ijma'. Dan kita cakap side note lah, side note. Ni side note Imam Asy-Syatibi rahimahullah, alim besar mazhab Maliki yang saya dah sebut banyak kali dah, pengasas ataupun pemasyhur ilmu maqasid syariah ni, dalam Muwafaqat kata kebanyakan khilaf salaf dalam bab tafsir Quran bukan khilaf pun. Sebab khilaf ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar detail ilmu usul tafsir atau usul fiqh, dia ada banyak jenis. Dalam usul tafsir, kita akan belajar khilaf ni ada 2 jenis, iaitu apa? Khilafut tanawwu' dengan khilafut tadad. Khilafut tanawwu' dengan khilafu at-tadad. Khilafut tanawwu' dia basically bukan khilaf pun. Gambaran zahir nampak macam khilaf, tapi sebenarnya sepakat belaka. Khilafut tadad itu baru khilaf yang betul, kata Imam Asy-Syatibi. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun dalam Muqaddimah Usul Tafsir, majoriti khilaf ulama salah dalam tafsir Quran ni khilafut tadad ke tanawwu'. Bukti dia apa? Saya bagi satu contoh. Saya bagi 2 contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan nak rasa lagi percaya kan. Contoh pertama, ihdina as-siratal mustaqim. Surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu apa? Buka tafsir Ibn Katsir tengok. Ada kata sunnah, ada kata agama, ada kata Al-Quran, ada kata ikut Nabi SAW. 4 kau lah. Agak-agak 4 ni khilaf tanawwu' ke tadad? Tanawwu' lah. Kalau kita ikut Nabi SAW, of course kita ikut agama. Of course kita akan ikut Quran. Of course kita akan ikut sunnah. Orang yang ikut sunnah mestilah dia ada agama, ikut Islam. Orang yang ikut sunnah juga mestilah dia ikut Quran. Dan bila dia ikut sunnah, of course dia ikut Nabi SAW. So sebenarnya khilaf ni tadad ke tanawwu'? Tanawwu'. Sebab tu khilaf daripada ulama salaf ni, kebanyakannya kita boleh kata kaul mereka sama je, cuma mereka sebut perkataan lain tu atas dasar bagi contoh. Itu ulama usul tafsir panggil at-tafsir bil mithal. Kita tafsir dengan bagi contoh. Bukan bermaksud mereka tak setuju. Mereka setuju, maksudnya ya, nak selamat ni ikut Islam lah. Yang dalam Islam tu, kalau orang tanya apa contoh dalam Islam tu, ikut Quran, ikut sunnah, ikut Nabi. Tapi berbalik kepada satu makna yang umum, iaitu apa? Islam. Itu khilaf at-tanawwu'. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kata, okey ustaz, saya nak lagi satu ni. Dah nak percaya dah ustaz, tapi tak cukup lagi. Saya bawa lagi satu. Kita baca surah Al-Ikhlas, kan? Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu as-Samad. As-Samad ni apa? As-Samad ni kalau kita buka tafsir pun ada khilaf yang masyhur di kalangan ulama salaf. Okey, pertama, As-Samad ni macam qaul Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata As-Samad ni as-sayyidul ladzi kamula fi su'dadihi. Okey, as-sayyidul ladzi kamula fi su'dadihi. Satu ketua, bukan ketua lah, satu perkara yang sempurna dalam ketuanannya. Sempurna dalam ketuanannya, yang ilaihi yusmadul hawaij.
yang manusia ni akan mengangkatkan hajat-hajat mereka kepadanya. Hajat-hajat yang kita ada yang tersimpan ni semua kita nak berikan kepada As-Samad ni. So As-Samad dengan bahasa mudahnya tempat tumpuan hajat. Allahus Samad maksudnya ilahi yusmadu al-hawaij, kepadanya ditujukan hajat-hajat. Ini kata Ibnu Mas'ud. Tiba-tiba jumpa ramai Ibnu Abbas semua, dia pun kata apa? Al-Mujahid, Dhahak semua kata As-Samad ni yang tak ada rongga, allazi la jawfalah, yang tak ada rongga. Tak ada rongga untuk makan, tak ada rongga untuk minum, tak ada rongga untuk pernafasan, and so on. Face value lah, kita tengok dari sudut zahir ni, nampak macam canggah tak? Untuk orang yang dia tak ada asas dalam ilmu usul tafsir, dia akan cakap apa? Oh, khilaf. Macam tadi syubhat ni katalah, oh, khilaf. Hakikatnya ni khilaf tadad ke tanawu'? Khilaf tanawu'. Saya nak ceritakan maksud dia ni. Sebenarnya dua-dua qaul ni sama. Kenapa mereka kata tak ada rongga tu? Yang ni tuan-tuan dan puan-puan kena fokus Sebab apa? Makhluk antara ciri dia ada rongga. Pernafasan, makan, minum, and so on. Sebab apa? Sebab bila ada rongga, itu tanda satu makhluk yang wujud tu dia makhluk yang lemah dan dia sentiasa berhajatkan ke sesuatu. Lepas tu bila ada rongga, kita berhajat kepada oksigen. Bila ada rongga, kita berhajat kepada makan dengan minum, and so on lah. Maksudnya rongga itu adalah simat. Simat ni petanda untuk benda tu lemah. Tapi bila kata Allah tak ada rongga, maksudnya apa? Tak lemah, maha kaya dan berdiri dengan sendiri. Betul tak? Kaya dan berdiri dengan sendiri. Itu yang dia panggil Al-Qayyum tu. Maksudnya Qaim binafsihi, maksudnya berdiri dengan sendiri. Sebab yang tak berdiri dengan sendiri, yang berhajatkan kepada lain, dia pasti berongga. Macam manusia lah, ada rongga hidung untuk bernafas, rongga mulut untuk makan, telinga untuk dengar, kan? Hidung untuk bernafas, kan? Mulut untuk makan, and so on. Jadi bila kita cakap Tuhan tak berongga, maksudnya Tuhan tak berhajat dengan sesuatu pun. Tuhan maha kaya dan berdiri dengan sendiri. Maka yang maha kaya dan berdiri dengan sendiri inilah yang paling layak untuk kita tujukan hajat kepadanya. Bukan dekat yang lain-lain yang sebenarnya mereka ni berongga dan lemah juga. Bila kita ada doa dengan hajat, siapa yang lagi patut kita minta? Yang tak berongga sebab dia maha kaya, yang maha berdiri dengan sendiri ke? Ataupun yang memerlukan kepada yang lain ni? Nampak? Nampak tak relation di antara tafsiran la jawfalahu tu dengan as-sayyidul ladzi kamula fi sudadihi dengan ilahi yasmadul hawaij? Nampak? Maksudnya khilaf tadi tadad ke tanawu'? Tanawu'. Cuma kadang-kadang kejahilan kita lah. Dia bukan salah ulama salaf, dia salah kita yang jahil. Kita tak tahu macam mana nak nampak dia orang punya connection. So jangan kita salahkan apalah kalam ni tak sama langsung. Kita salahkan diri sendiri sebab tak belajar. So kita kena belajar ilmu usul tafsir lah, baru kita nampak yang khilaf kebanyakan mereka tu tanawu'. So ini hanya side note je, saya keluar lama. Tapi saya beritahu macam ni, kalau kita terima betul pun mereka ada khilaf, kita tak kacau yang khilaf tu. Kan kita nak bincang ijma' je, satu. Kedua, kita pun tak setuju mereka ada khilaf. Dalam bab akidah tak ada khilaf, melainkan pada furuk-furuk akidah je. Furuk akidah, furuk ni maksudnya benda yang tak efek. Tak efek dari sudut kesahihan akidah seseorang, dari sudut dia boleh jadi muslim ke tak muslim, ahli sunnah ke ahli bid'ah. Ada benda yang furuk dalam akidah, kan? Contoh macam furuk ni, nanti bila hari kiamat nanti, bila Allah awal-awal datang untuk menghakimi kepada mahsyar, adakah Allah ni dilihat oleh semua makhluk? Termasuk yang kafir juga nampak. Salaf kata yang Islam je nampak, yang kafir pun nampak. Yang tu kesan dia besar tak besar? Tak besar. Ini khilaf yang biasalah. Ni memang betul khilaf, tapi bukan pada usul akidah, ni pada furuk. Dia bukan khilaf macam hari kiamat nanti kita nampak Allah ke tak. Yang tu usul. Masuk dekat syurga, dalam syurga, antara nikmat yang telah sabit dalam Quran dan juga sunnah secara mutawatir adalah kita akan lihat Allah. Sampai Nabi SAW doakan, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Aku berdoa kepada kamu, ya Allah, untuk memberikan kelazatan melihat kepada wajahmu. Ada riwayat Nasa'i sahih. Dalam Al-Quran yang surah Al-Qiyamah, ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari kiamat ni berseri-seri kepada Tuhan mereka, mereka melihat. So dalil qat'i Quran dengan sunnah sangat banyak bahawa kita akan melihat Tuhan dekat syurga. Itu ada khilaf? Tak ada. Yang tu usul, yang tu dijadikan penanda orang tu ahli sunnah ke tak ahli sunnah. Tapi
Melihat Allah sebelum masuk syurga waktu dekat mahsyar. Allah awal-awal datang dengan malaikat tu yang wajah rabbuka wal malaku saffan saffa tu. Nampak tak semua? Tu khilaf. Khilaf kat sini efek tak dia ahli sunnah ke tak ahli sunnah, dia muslim ke tak muslim, tak efek. Yang bawah ni efek dia jadi ahli sunnah ke tak ahli sunnah. Selain ahli sunnah macam Mu'tazilah ingkar ru'yah. Ingkar ru'yah ni maksudnya Mu'tazilah kata tak kita tengok Allah pun. Sebab kalau tengok Allah ni melazimi Tuhan ni berarah, Tuhan ni berarah maksudnya Tuhan ni berjisim, Tuhan berjisim ni macam makhluk. Itu Mu'tazilah punya hujah lah. So sekarang nampak tak? Kalau mereka ada khilaf pun, kalau kita terimalah apa dia cakap tadi betul kan? Okey, betul ada khilaf. Khilaf tu berlaku dekat usul ke furu'? Furu'. So dia efek tak? Tak efek. Yang kita nak jadikan kefahaman salaf ni pada usul ni. Pada furu' tak apa. Furu' ni contohnya isu hukum hakam yang terperinci. Salaf khilaf tak? Khilaf banyak lah. 4 mazhab tu salaf belaka. Imam Abu Hanifah salaf, Imam Malik salaf, Imam Syafi'i salaf, Imam Ahmad salaf. Banyak khilaf tak? Banyak. Ada kesan tak? Tak ada kesan. Itu furu'. Adakah bila kita khilaf kunut tak kunut keluar daripada Islam? Tak. Khilaf kunut tak kunut keluar daripada ahli sunnah? Tak. So, itu tak ada masalah. So kalau kita terima pun mereka ini faham ya tuan-tuan puan? Ini dalam ilmu debat dipanggil atas dasar nak terimalah hujah. Dipanggil taslim. Kalau kita belajar ilmu berdebat di kalangan ulama dipanggil ilmu munadharah wal jadal. Dia ada 2 cara untuk kita berdebat dengan orang. Satu, kita attack terus hujah dia. Kedua, kita cakap katakanlah aku terima pun apa yang kau cakap ni. So sekarang ni kita guna hujah yang mana? Yang kedua tu. Katakanlah aku terima apa yang kau cakap ni betul daripada khilaf. Kita cakap khilaf tu pertama dekat furu' je. Kedua, khilaf yang kamu dakwa dekat Quran tu sebenarnya tak banyak pun. Bahkan kesemuanya ataupun 99% nya khilaf tanawu'. Ini kalau kita cakap katakanlah aku terima hujah kau. Okay, sekarang kita pergi metod pertama, iaitu kita tak terima pun hujah tu. Bila kita tak terima hujah tu, kita cakap apa? Yang khilaf ni kita tengok sebab kita fokus pada ijma'. Okey tak tuan-tuan dan puan? Faham tak? Ke macam detail sangat? Berat sangat? Saya takut berat sangat Sebab yang ni saya dah masuk ilmu debat dah, ilmu jadal wal munazarah. Yang ilmu ulama usul fiqh pakai ni untuk gaduh ni. So cara dia pertama kita nak tunjukkan yang kita ni punya hujah kuat. Pertama kita konon macam terima dulu dia punya statement. Itu dipanggil taslim. So kalau kita terima pun depa ni memang ada khilaf, kita cakaplah khilaf tu sama ada pada furu' ataupun kalau tafsir pun tanawu'. Kalau kita tak terima, kita tak taslim hujah tu, kita jawab je lah, kita tengah bincang tentang ijma'. Nampak? So sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sentiasa ada asas yang kuat macam saya tekankan tadi. Dan kita kena tahu dekat mana kita nak rujuk. Tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, jangan fikir sendiri kadang-kadang. Cari ustaz ataupun cari ulama' mana yang alim, tanya dia. Bila kita tak ada asas yang kuat, kita dengar syubhat apa jadi? Kita goyang. Macam orang kena angin, kena ribut ke apa, dia jadi goyah gitu. Sebab tu ulama' kata asyubhah ni khattafah. Dia macam kilat, dia sap menyambar dalam hati tu. Syubhat ni macam kilat, dia sap menyambar. Kalau tak ada ulama' yang akan tolong kita yang untuk kita bertanya. Sebab tu lah Al-Quran sendiri sarankan kita fasalu ahla dzikri, tanya orang yang tahu kan. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Al-Quran dah bagi ke kita ubat. Kamu dah start nak rasa pelik-pelik ni, pergi tanya je sebab. Sebab once kita tak tanya, kita duduk berpada dengan otak kita sendiri je. Ya tak ya juga, ya tak ya juga. Bila ya tak ya tu keluar banyak, apa jadi? Dia jadi sesat. Dia jadi sesat. Itu memang benda ni mujarab tuan-tuan dan puan-puan. Mujarab tu maksudnya based on experience, terbukti banyak kali. Bila orang tu dia tak ada ilmu, dia duduk macam dengan syubhat-syubhat, dia ya tak ya, apa jadi? Dia jadi sesat. So macam tu lah. Sebab tu saya sengaja bila saya sebutkan syubhat tu, saya nampakkan macam kuat. Kemudian bila saya bantai balik tu, saya hancurkan terus syubhat tu, supaya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan nampak memang syubhat ni kadang-kadang bila kita present dengan cara tertentu, dia akan dengar macam kuat. Kalau orang tu dia pandai present syubhat, dia jadi kuat lah. Sebab tu Aristotle pun ke Socrates, dia ada buat buku retorik. Saya ada baca buku retorik tu. Dia buku bukan pasal akidah pula, dia buku pasal cara kita bercakap kan. Orang Greek zaman dulu, cara dia orang nak convincekan orang ni ada banyak cara. Itulah yang kita cakap cara nak present syubhat tu. Kadang-kadang mereka ni dipanggil appeal to emotion. Disebutkan hujah yang macam dekat kepada emosi. Ataupun disebutkan hujah yang dekat kepada majoriti orang dekat kawasan tu, appeal to mass and so on. So sebenarnya bila dalam cara orang present syubhat, kadang-kadang syubhat tu tak kuat, tapi cara dia present tu buat kita dengar macam kuat. Itu dipanggil retorik yang Aristotle ke Socrates tu buku tu lah. So tuan-tuan dan puan-puan kena faham syubhat yang disebutkan ni semua ada jawapan, jangan risau. Cuma kena tanyalah. Okey.
Kita tengok yang ketiga pula. Kita tengok yang ketiga. So hari ni kita nak bincang syubhat kan. Innal iltizama fahmi salaf yuaddi ila al-jumud wa at-taqlid wa ighlaqi bab al-ijtihad wa istinbat ahkam an-nawazil wa ghairiha. Dia kata kalau kita nak iltizam diri kita dengan ikut kefahaman salaf ni, yang kefahaman ni kita cakap quote and quote dalam bracket ijma' lah kan. Apa jadi? Dia akan bawa kepada jumud dan taklid. Oh, ni selalu dengar juga. Wa ighlaq bab al-ijtihad, dan akan menutup ruang untuk ijtihad dah. Sebab apa? Kononnya otak kita ni jadi beku lah, freeze. Kita duk baca apa salaf cakap je, tak ada idea baru. Wastimbati ahkamin nawazili wa ghairiha, dia akan menutup ruang untuk kita boleh istimbat hukum untuk perkara nawazil. Nawazil ni istilah dalam ilmu usul fiqh. Dia untuk kes-kes baru jadi. Kes-kes baru jadi yang tak ada pada zaman dulu. Contohnya kalau kita jadi angkasawan pergi dekat International Space Station macam nak solat. Itu nawazil lah tu. Zaman sekarang ni transaksi online, pakai Lazada lah apa semua ni, zaman dulu tak ada kan. Apa hukum dia? Itu nawazil. So mereka kata kalau kita ikut salaf je, yang nawazil ni macam nak tahu. Okey, yang ni pun datang daripada ketidakfahaman diorang juga. Dalam ni bukan dalam ijma'. Yang ni dia tak faham dekat konsep kat mana kita nak apply kefahaman salaf ni. Kefahaman salaf ni kita nak apply dalam tafsiran dan metod dengan sumber dalil tu. Dan saya dah cakap sebelum ni, minggu lepas dah saya cakap dah. Bila kita cakap kita ikut manhaj salaf, bukan bermakna kita tak boleh bagi tafsiran baru. Tafsiran baru terhadap Quran boleh, dengan syarat dia tak menyelisih salaf. Tu je lah, nampak? Dia bukan kata no, there's no such thing as new interpretation of Quran. Tak ada, boleh. Sebab tu sampai zaman sekarang, ulama salafi sendiri dekat Saudi ke apa, dia pun duk keluarkan kitab tafsir berbelah jilid juga. Yang kadang kita tengok dalam tu ada qaul-qaul yang tak ada dekat kitab-kitab dulu. Adakah mereka menyelisih salaf? Tak. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita cakap suruh ikut manhaj salaf, kita nak kata ikut metod, ikut tafsiran tu. Tapi bukan bermaksud kalau buat tafsiran baru, tafsiran tu salah. Ataupun tafsiran baru totally tak diterima. Ataupun tak boleh buat langsung. Okay, bahkan memang banyak je ulama salafi sendiri yang buat tafsiran baru. Dengan syarat lah, penuhi syarat. Antara syarat dia apa? Janganlah tafsiran baharu tu berselisih dengan tafsiran ulama salaf. As long as tafsiran tu tak bawa something yang totally berbeza ataupun totally membatalkan pendapat ulama salaf, tak apalah. Terutamanya perkara ni melibatkan dalam isu tafsir atau kecantikan Quran. Kecantikan bahasa, balaghah. Balaghah ni kadang-kadang ada yang saya nampak, bahkan saya sendiri ada nampak poin-poin dalam balaghah yang tak disebutkan dalam kitab tafsir pun. Tapi yang kita, kalau kita belajar balaghah, kita boleh jumpa. Adakah bermakna poin tu salah, poin balaghah? Tak. Sebab selagi mana poin balaghah tu betul dengan makna ayat tu, tak apalah. Macam tadabbur. Tuan-tuan dan perempuan open nak buat tadabbur, dengan syarat tadabbur tuan-tuan dan perempuan tu tak bersalahan dengan konteks ayat, dengan makna ayat tu lah. Dari sudut tafsiran tu je lah. Tapi nak buat tadabbur boleh. Dah ulama pun buat tadabbur sampai sekarang. So kita kena faham, bila kita ikut manhaj salaf ni, bukan kita nak cakap strictly tafsiran ni ikut yang ni sahaja dan tak boleh bawa yang baru. Tak. Kita jadikan yang dulu tu panduan untuk kita keluarkan yang baru. So makna baru yang kita nak tafsir dan istinbat ni, new meanings yang kita nak korek ni, kena pastikan dia tak bercanggah sahaja. As long as dia tak bercanggah, tak apa. Okay. So adakah dia bawa kepada jumud dengan taklid? Tak lah. Sebab masih lagi terbuka lah. Ahkamun nawazil, isu baru tadi tu. Dia kata, kalau kita ikut salah macam nak tahu ni. Ulama-ulama Saudi yang duk fatwa banyak-banyak. Kenapa saya sebut Saudi? Sebab majoritinya Salafi lah kan. Ulama-ulama Saudi yang duk jawab fatwa macam-macam tentang isu-isu yang nawazil tadi tu, solat dekat International Space Station and so on tu, mereka pun buat kitab khusus majmuk fatwa dalam bab nawazil. Tak ada pun mereka ni jumud dengan taklid. Kalau betul dia bawa kepada jumud dengan taklid, agak-agak ulama ni nak kumpul tak fatwa-fatwa tentang isu-isu moden? Ada? Tak ada. Tuan-tuan dan perempuan boleh cari kitab namanya Tashilul Fiqh, Syekh Abdullah Jibrin, baru saja meninggal. Dalam tu ada 16,000 masail baru, 16,000 permasalahan baru moden dia jawab hukumnya. Kan dia kata tadi syubhat dia, kalau kita ikut salaf nanti tutup bab ijtihad kan, dan tutup bab tentang hukum nawazil kan. Ighlaqu babil ijtihad mustinbati ahkami nawazil. Kita cakap salah. Orang tu, syekh tu tulis buku Tashilul Fiqh tu, boleh cari PDF pun, 16,000 masail. Bukan 16, bukan 160, 16,000. Kita belajar fiqh, cuba kira berapa hukum yang kita tahu. Okey, air ni, air mutlak boleh guna untuk wuduk. Itu baru satu masalah. Air mutlak ada banyak jenis.
Ada air mutlak daripada air laut, 2 masalah kot. Air mutlak daripada perigi, 3 masalah. Kira sampai 16,000. Dalam buku tu ada 16,000 masail baru. Baru ni maksudnya isu-isu yang tak pernah berlaku zaman dulu pun. Hukum pakai kamera ke, hukum apa-apalah yang baru-baru ni, semuanya dah dibahaskan. So dakwaan yang dikata dia bawa kepada jumud dan taklid ni, ini terbatal dengan apa? Ini terbatal dengan realiti. Kita berhujah dengan realiti. Ini istilah dalam usul fiqh ni, al-ihtijaj bil waqi'. Kita ihtijaj dengan realiti, dengan waqi'. Waqi' ni musyahadah, apa yang kita nampak. So sekarang ni realiti menyaksikan yang sebaliknya daripada apa yang dia cakap. So itu hujah kita. Hujah kita bukan definisi ijma' tak ijma', bukan kita nukil ijma' ke apa. Hujah kita adalah realiti menyaksikan yang sebaliknya. Dan itu hujah yang kuat. Kalau kita ni orang yang falsafah, kita ni hujah dengan realiti lah. Kalau kita ni geng-geng falsafah pelik yang dia kata realiti ni semua pun tak realiti betul, macam mimpi je, tak boleh juga. Tak, kita cakap itu ada juga falsafah yang pelik macam tu kan. Ada. Mazhab falsafah ni tuan-tuan, dalam bab makrifah ni dipanggil cara kita acquire knowledge ni, yang gila-gila dengan pelik pun banyak. Contohnya dia kata, contoh mic yang saya nampak ni, ada orang yang akan bersoal, ni betul ke mic? Ataupun kau sendiri yang nak nampak dia sebagai mic, ataupun tak ada dia benda lain. Warna hitam ni betul ke hitam? Tu ada juga yang macam tu. Itu ulama kata mazhab Sufastai. Sufastai ni bagi dia tak ada kat sana kebenaran mutlak lah, semuanya subjektif. Itu orang gila lah kita cakap. Itu orang gila dengan bahasa mudah dia. Kan, tak ada benda yang mutlak, semuanya subjektif. Betul ke ni mouse? Entah bukan mouse. Habis kalau macam kita tanya dia, betul ke awak Abdul Aziz? Aku tak tahu aku ni Abdul Aziz ke tak. Itu Sufastai lah mazhab gila. Selagi mana dia tak pegang dengan mazhab Sufastai yang gila ni, kita cakap kita sekarang tengah berhujah dengan realiti. Dan realiti menyaksikan sebaliknya, bahawa ya, ulama' masih lagi keluarkan ijtihad dalam bab nawazil yang baru ni. Ulama' tak jumud dengan taklid pun, masih lagi kitab setiap hari ditulis dan terbitkan. So apa yang dia kata syubhah ni tak betul. Okey, kita nak cuba sebut beberapa lagi. Atas dasar orang cakap volunteer lah, tabarru', nak sedekah lah. Maksudnya sebenarnya dah terkuat, dah kuat dah hujah kita, tapi atas dasar saja nak sebut syubhah lagi. Kadang-kadang ulama' buat macam tu, dia panggil atas dasar tabarru'. Just bawa je untuk kita atas dasar, bukan nak kuatkan sangat pun, sebab dah memang sedia kuat dah, tapi just nak, yelah dah orang dah sebut, kita jawab. Ni kata innal tizama fahmi salaf yukhalifu ma amara Allah Ta'ala bihi min tadabburil Qur'anil Karim. Kalau kita ikut kefahaman salaf ni, bercanggahlah dengan galakan dan arahan daripada Allah untuk kita tadabbur Quran ni. Okey. Li'anna tadabbura mutlaqun wa yumkinu an yadhhara lil mutadabbiri fil usuril mutaakhirah min al mafahimi wal ma'ani ma lam yadhhar lis salafil mutaqaddimin. Sebab dia kata kadang-kadang ada benda yang kita tadabbur ni kita tak jumpa dalam tafsir ulama' salaf. So jawapannya betul dan saya dah jawab tadi dah. Baik, itu tadabbur memang tak ada masalah, diterima selagi mana tak bercanggah je. So bukan ada masalah pun kita nak buat tadabbur yang baharu. Dalilnya apa? Satu dalil dia adalah realiti lah. Masih juga ramai yang tulis kitab tadabbur Quran. Okey. Kedua, kita berhujah dengan kalam ulama' salaf dalam bab tafsir, bukan tadabbur. Itu beza. Dan saya dah cerita kot minggu lepas, ada tak saya cerita beza antara tafsir dengan tadabbur. Tafsir is one thing. Tafsir adalah menentukan makna ayat, tahdid makna ayat ataupun bayan makna ayat. Itu tafsir. Menentukan makna ayat ataupun nak menerangkan makna ayat, itu tafsir. Apa sahaja yang keluar daripada definisi ini, membahaskan hukum, menceritakan tentang maki ke tak, madani ke tidak kan. Kalau kita belajar ulum Quran ada maki, madani ke. Yang keluar daripada menerangkan makna ayat, bahas tentang maki dengan madani, bahas tentang tulisan ayat tu, ilmu dhabtul Quran, rasm Quran, bahas tentang titik yang ada kat ayat tu, dhabtul Quran. Itu masuk tak under definisi menentukan makna ayat? Tak. Bila tak masuk, itu bukan ilmu tafsir. Itu ilmu ulumul Quran ke, tadabbur ke, cerita lain. Kita pakai kefahaman salaf ni pada ulumul Quran dengan tadabbur ke pada tafsir? Pada tafsir. Sebab tu saya cakap 3 sumber metodologi dengan tafsiran. Okey, bezakan tafsir, istinbat, tadabbur, tuan-tuan dan puan-puan. So kalau dia kata kat sini menghalang untuk tadabbur at the first place tak masuk pun. Sebab kita cakap yang kita pakai kefahaman salaf ni pada tafsir. Dan tadabbur tu dia masuk under tafsir lah. Okey, masuk under tafsir. Maksudnya tadabbur tu selagi mana dia betul, kira dia anggap in conformity dengan salaf lah tu. Kalau tadabbur tu salah, dia bercanggah dengan kaedah-kaedah tadabbur, confirm dia akan bercanggah dengan tafsiran salaf. Tak ada dekat sana
Okay, tadabbur yang betul, yang based on tafsiran salaf yang salah. Okay, katakanlah dia faham tafsiran salaf ni salah, dia faham tafsiran salaf ni salah, kemudian dibina daripada tafsiran salah tu tadabbur, tiba-tiba natijah yang dapat daripada tadabbur tu betul, tak ada. Okay, kalau dia ambil daripada tafsiran salaf, tadabbur yang dapat tu mesti okey, dengan syarat dia ambil daripada tafsiran salaf tu. So kena bezakan di antara tadabbur dengan tafsir. So dia kata kat sini tadabbur, kita cakap memang tak ada masalah tadabbur, sebab yang kita bahas sekarang ni tafsir, bukan tadabbur. Okey, saya bawa lagi daripada kitab lain pula. Ni syubhah daripada kitab yang khusus ditulis oleh ada tokoh ni lah, namanya Sa'ad bin Thaqil Al-Ajmi, tak silap ana dekat Kuwait. Dia tulis kitab khusus tentang nak kritik kefahaman salaf ni lah. Kononnya kitab tu dianggap sebagai kitab yang paling rujukan utama zaman sekarang, nak kata tak perlu ikut kefahaman salaf ni. Okay, dan kitab tu telah dijawab oleh ulama yang masyhur, Syekh Sultan Al-Umairi, antara ulama yang sangat ahli bidang akidah. Saya bawa dua laku hujah dia. Okay, pertama dia kata, bila kita dakwa ke orang ikut Quran dan sunnah dengan kefahaman salafus soleh, dengan kefahaman salafus soleh tu, tak ada dekat perkataan kefahaman tu ijma' pun. Macam mana kita nak faham daripada kefahaman tu ijma'? Ke ijma' ni awak yang dakwa? So pertama, kita ada dua cara untuk kita buktikan. Pertama, kita akan bawa teks daripada para ulama yang bila mereka katakan itu kefahaman salafus soleh, itu adalah ijma'. Itu pertama. Kedua, siapa kata bila kita cakap Quran dan sunnah dengan kefahaman salafus soleh itu tak include ijma'? Okay, siapa yang kata macam tu? Sebenarnya taklah. Bahkan bila kita cakap Quran dan sunnah dengan kefahaman salafus soleh, included ijma'. Okay, ada bukti je, kita akan bawa bukti je. Okay. Sebab benda ni common di kalangan ulama'. Kadang-kadang mereka tak nukil ijma' pun, tapi yang mereka maksudkan semua. Saya bagi contoh Macam Syekh dekat sini bagi contoh, Syekh Sultan bila jawab syubhat ni, bila bawa contoh daripada Imam Abu Hayyan. Abu Hayyan ni siapa? Abu Hayyan ni ulama' bahasa dengan tafsir yang besar lah. Ada kitab Al-Bahrul Muhit dalam tafsir, pun 20 jilid juga. Ulama' yang sangat alim dalam bidang bahasa Arab, sesama dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Bahkan pernah puji Ibn Taymiyah dalam ilmu bahasa Arab pun. Cuma lepas tu mereka bergaduh lah, sebab Ibn Taymiyah ni ada ijtihad tersendiri dalam bahasa Arab yang tak sama dengan Imam Abu Hayyan ni. Tapi tak apalah. So Abu Hayyan ni kritik Imam Zamakhsyari. Zamakhsyari ni siapa? Ahli tafsir yang Mu'tazilah. Dia ahli tafsir Mu'tazilah masyhur. Tafsir beliau ni sangat masyhur sebab kecantikan bahasanya memang hebat lah, dia bahas. Tapi dia Mu'tazilah. So ulama' biasanya tak rekomen kitab tu, melainkan untuk student yang dah power je. Sebab walaupun dia bagus dari sudut balaghah, cantik dibahaskan ayat Quran tu dari sudut bahasa Arab, tapi dia akan selit akidah Mu'tazilah dia. Sampai ada ulama' ahli sunnah nama Al-Burqi ni, mazhab Syafi'i, beliau kata, aku nak ekstrak akidah Mu'tazilah yang ada dekat dalam tafsir dia ni, macam kena pakai alat nak bedah tu. Yukhraju bil manaqish. Manaqish ni yang scalpel yang doktor bila nak bedah pakai tu. Untuk aku ekstrak dalam tafsir dia ni, mana yang dia selit-selit akidah Mu'tazilah dia, aku kena pakai scalpel tu. Dan ada tesis kat Universiti Madinah pun yang ekstrak akidah Mu'tazilah daripada kitab tafsir tu, ada dalam lebih kurang 800 tempat kot. 800 tempat dalam whole Quran yang dia selit sikit. So kalau nak baca tu, tuan-tuan dan puan-puan kena advance dalam ilmu akidah dengan bahasa Arab lah, supaya kita boleh tapis mana yang okey, mana tak okey. So Abu Hayyan ni kritik Zamakhsyari ni lah dalam bab tafsir. Tengok dia kata apa wa ma dhahaba ilaihi Zamakhsyari min tajwiz kaunihi farigha min al-ham ila akhirih khilafu ma fahimahu al-mufassirun min al-ayah. Apa yang Zamakhsyari pegang ni dalam tafsiran ayat ni, ayat tertentu ni, Imam Abu Hayyan kata ini adalah khilaf terhadap apa yang difahami oleh ulama tafsir. Khilafu ma fahimahu al-mufassirun min al-ayah. Ini bersalahan dengan apa yang ulama tafsir faham. Ada tak dia kata ini ijma' ulama tafsir, atau just dia cakap ini bercanggah dengan ulama tafsir? Dia kata ini just bercanggah dengan ulama tafsir ke ini bercanggah dengan ijma' ulama tafsir? Khilafu ma fahimahu al-mufassirun. Dia kata ini bercanggah dengan ulama tafsir je lah. Dia tak kata pun ijma' ke tidak kan. Tapi sebenarnya yang dia kendaki ijma'. So bukti dia apa? Wa maqsuduhu mukhalifun lil fahmi alladhi tawarada alaihi al-mufassirun fi majmu'ihim aw jami'ihim. Maksud Imam Abu Hayyan ni bukan mufassirun tu sebahagiannya, tapi semua. Sebab terbukti bila Imam Abu Hayyan kata macam tu, kita cek balik, dia bercanggah dengan semua tafsiran ulama salaf yang wujud sebelum tu. Semua tafsiran ulama yang wujud sebelum tu. Walaupun dia kata ma fahimahu al-mufassirun, tapi yang dia maksudkan apa? Ma fahimahu al-mufassirun kulluhum. Apa yang difahami oleh ulama tafsir keseluruhannya. So bila kita cakap
Al-Quran dan Sunnah dengan kefahaman salafus soleh, boleh tak kita kehendaki keseluruhan? Boleh. Seperti mana ulama' ni bila kita cakap dia ni telah bercanggah dengan ulama' tafsir, maksudnya sebahagian ke semua? Semua. Benda tu biasa di kalangan ulama'. So tak bermakna bila kita cakap kita kena faham Al-Quran dan Sunnah dengan kefahaman salafus soleh ni, oh kau kena letak ijma' dekat situ baru orang faham. Tak. Cukup kita cakap kefahaman tu included dalam dia makna ijma'. Seperti mana yang Imam Abu Hayyan tadi buat. Bila Imam Abu Hayyan kata ini bercanggah dengan apa dia katakan ulama' tafsir, maksudnya ijma' ulama' tafsir. Nampak? So ini menjawab syubhat tu. And then kita nak bawa nukilan yang at the first place memang kita duduk dawa selama ni pun, dan kita akan bawa nas, maksudnya teks daripada ulama' dulu dan moden yang mengaku salafi ni, yang memang kata salaf ni adalah ijma'. Apa, kefahaman salaf ni adalah ijma'. Maksudnya kita sendiri nak bawa kalam ulama' yang dah tafsirkan kefahaman salafus soleh tu adalah ijma', supaya kita nak tutup ruang bahawa dia kata ini awak je pandai-pandai dakwa yang kata kefahaman salafus soleh ni ijma'. Cuba bawa seorang ulama' yang kata macam tu. Okey, kita akan bawa lah. Kita akan baca sama-sama ulama' moden yang memang mereka naskan secara jelas, okey, bahawa kita masukkan kefahaman salafus soleh ni adalah ijma'. Tengok ni, ini siapa sebut? Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz kata manhaj kita ni apa? At-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih, berpegang dengan Quran dan sunnah rasulnya. Was-sairu ala hadihi, dan kita berjalan mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Wa huda ataupun wahadi khulafa'ir rasyidin, dan juga petunjuk para khulafa'ir rasyidin. Wat tabi'in lahum bi ihsan, dan juga para tabi'in yang diberikan, yang mereka ni diberi ihsan pada mereka. Wa ma kana alaihi as-salafus salih, dan apa yang berada di atasnya as-salafus salih. Wa a'immatud dini wal huda, dan tokoh-tokoh agama lah dan petunjuk. Wa ahlul fiqhi wal fatwa. So yang dimaksudkan kat sini seorang ke ramai? Ramai. So nama Syekh bin Baz sebut tabi'in, ramai. Apa nama dia, as-salafus salih tu terus, bukan seorang atau dua orang. A'immatud din wal huda. A'imah ni plural, kita belajar bahasa Arab kan. Imam, imamah ni a'imah jamak. So yang disebutkan oleh Syekh bin Baz seorang ke ramai? Ramai. Maksudnya kita nak merujuk kepada satu, dua ke ataupun ijma'? Okey. Ada yang mungkin dia tak setuju. Okey, mungkin nas Ibn Baz tadi tu tak jelas sangat lah, kita bawa nas lain. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekh Abdul Aziz bin Baz juga, boleh cari kat PDF. Kata Syekh bin Baz, Ahlus sunnah wal jamaah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in lahum bi ihsan mujmi'una ala anna Allah fis sama'. Mereka sepakat bahawa Allah dekat langit. Wa annahu fawqal arsy, dan bahawa Allah tu di atas arasy. Ada tak perkataan ijma'? Ada, mujmi'una. Kalau kita belajar saraf, ajma'a fi'il madhi, yujmi'u fi'il mudhari', mujmi' ni isim fa'il. So mujmi'una isim fa'il daripada perkataan ijma' lah. Ni siapa sebut? Abdul Aziz bin Baz. Abdul Aziz bin Baz apa? Allah. Tokoh salafi dah zaman sekarang. Kalau ada orang kata kamu je pandai-pandai dakwa kefahaman salaf ni ijma', kita bawa lagi. Syekh Albani, katakanlah ada orang tak puas hati juga kan. Dia kata betul ke? Tengok, kita tengok apa Syekh Albani kata. Okey. Dia kata manhaj kita ni taqumu ala thalathati arkan, dibina di atas 3 rukun. Al-kitab was sunnah wa ittiba'us salafus salih. Okey, mengikut salafus salih. Okey. Kemudian Syekh Al-Albani sambung, faman za'ama annahu yatba'u al-kitab was sunnah wa la yatba'u as-salafus salih wa yaqulu bilisani halihi wa qad yaqulu bilisani qalihi wa kalamihi huwa rijal wa nahnu rijal fa innahu yakunu fi zayghin wa fi dhalal. Limadha? Li'annahu ma akhadha bihadhihi an-nusus allati asma'nakum iyyaha anifan laqad ittaba'a sabilan munihani. Syekh Albani kata, bila kita suruh orang ikut 3 rukun ni, Al-Quran, Sunnah dengan salafus salih ni, ada orang akan cakap hum rijal wa nahnu rijal. Salaf ni pun manusia, kita pun manusia. Kita pun terbuka kepada kesalahan, mereka pun terbuka kepada kesalahan. Itu maksud hum rijal wa nahnu rijal tu. Mereka lelaki, kita lelaki. Maksudnya kita boleh salah, dia orang pun boleh salah. Apa Syekh Albani jawab? Syekh Albani kata, bukankah aku dah bacakan kat korang ayat ikut orang beriman ni? Ma akhadha bihadhihi nusulati asma'nakum iyyaha. Kami telah memberikan kamu dengar. Asma'nakum ni, kami telah membuatkan kamu dengar iyyaha, ayat tu. Laqad ittaba'a sabilal mu'minin. Ayat yang mana? Ayat yang minggu lepas saya sebut dalam surah Nisa tu, yang ulama guna untuk berhujah ijma'. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushaqiqillaha war rasul wa min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ayat tu surah Nisa wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ni kata yang minggu lepas saya hurai itu, iaitu mengikut jalan selain orang beriman. Siapa yang guna ayat ni untuk hujah dengan ijma' sebagai ijma'? Imam Syafi'i dengan Imam Ibnu Qudamah. Maksudnya bila kita guna ayat tu untuk berhujah, kita guna untuk berhujah untuk satu dua kefahaman salaf ke ijma'? Ijma', sebab ayat tu memang makruf dalil ijma'. Kan saya cerita kan, orang tanya dekat Imam Syafi'i minggu lepas kan. Orang tanya dekat Imam Syafi'i, apa dalil dalam Quran yang kata tentang ijma' ni? Itulah dia ayat tu. So Syekh Al-Albani, bila Syekh Al-Albani kata kena ikut salafus soleh, Syekh Al-Albani ikut ayat apa? Ayat tadi tu. So bila Syekh Al-Albani ikut ayat tadi tu, agak-agaknya Syekh Al-Albani nak mengajak ikut individu ke ijma'? Ijma' lah, nampak? Ijma'. So Syekh Al-Albani pun mengaku maksudnya salafus soleh tu ijma'. Sebab tu Syekh Al-Albani kata, orang yang kata hum rijal wa nahnu rijal salah. Orang yang kata kita ni manusia, dia pun orang manusia juga, salah. Sebab memang individu manusia tak maksum, tapi ijma' maksum. Okey. Tengok ni. Kata Syekh Al-Albani, al-intisab ila salafiyah ya'ni al-intisaba ila al-ismah. Siapa yang menisbahkan diri kepada salaf ataupun salafiyah ni, maka dia telah menisbahkan diri kepada apa yang maksum. Orang dengar macam hulunya. Sebenarnya tak hulu. Apa yang maksum? Ijma' lah. Sebab Nabi SAW dia bagi tahu, la tajtami ummati ala ad-dalalah, dalam hadis riwayat Abu Daud. Umat aku takkan sepakat atas ijma', atas kesesatan. So bila mereka sepakat, kesemuanya kebenaran. Maksum lah. So bila Syekh Al-Albani kata gitu, untuk orang yang tak suka, untuk yang orang dalam hati dia dah rasa nak kecam dah, apa dia cakap? Hulunya dia ni, dia nak dakwa dia punya kelompok je betul. Masalahnya memang betul, kelompok tu selagi mana kalau dia nak ikut salaf, memang kelompok dia je lah betul. Sebab kelompok tu je yang terjamin maksum. Sebab ada ijma'. Syiah ada ijma', tak ada ijma'. Khawarij ada ijma', tak ada ijma'. Mu'tazilah ada ijma', tak ada ijma'. Mana ada Khawarij, Mu'tazilah dengan Syiah buat kitab kumpul ijma'? Tak ada. Kalau ada pun ijma' dia orang, ijma' Ahlul Bait bagi contoh. Hujah tak ijma' Ahlul Bait di sisi ulama? Tak hujah. Nampak? Yang kumpul ijma' siapa? Kita. Ulama Islam yang tulis kitab ijma' ni banyak. Ibnu Al-Muzir tulis kitab ijma'. Imam Ibnu Hazm tulis kitab ijma'. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ada kitab Naqd Maratib ijma'. Imam Ibnu Qattan Al-Fasir ada kitab Al-Iqna' fi Masail ijma'. Zaman moden ni ada Mausu'atul Ijma', ensiklopedia ijma' 10 jilid. Kita lah duk yang duk nak suruh ikut ijma' ni. So tuan-tuan dan puan-puan dah yakin ke belum? Aku rasa macam tak yakin lagi. Rasa macam tak boleh lagi lah lepas dah dengar 2 siri ni. Ada juga daripada Syekh Ibn Uthaymin, tapi panjang. Okey. Ada lagi tak? So tak apa, saya masuk dekat syubhat yang terakhir lah. Syubhat yang terakhir. So ada orang yang penulis yang sama ni kata, Sa'ad Al-Ajmi ni, dia ada bawa banyak hujah lain, tapi saya bawa yang hujah dia yang kedua je, tak cukup masa. Bukan hujah lah, syubhat. So syubhat yang kedua yang dia bawa adalah, bila kita dakwa ini ijma', mustahil boleh berlaku dekat sana ijma' sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kenapa dia kata mustahil? Orang yang kritik yang dia bawa syubhat ni, dia kata mustahil sebab nak dakwa ijma' berlaku pada satu zaman pun dah susah. Macam mana kita nak dakwa boleh berlaku pada sahabat plus tabi'in plus tabi'in? Betul? Dia kata untuk kita tahu ijma' satu zaman pun dah susah. Macam mana nak tahu tiga-tiga? Sedangkan satu tu pun sangat susah. So kita cakap apa? Dia salah faham. Bila kita cakap ijma' dekat sini, bukan bermaksud tiga-tiga ni ijma' tu hanya jadi bila tiga-tiga ni sepakat. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan-puan kena betulkan cara kita faham. Maksudnya apa? Sometimes ijma' tu dah berlaku pada zaman sahabat dah. So tabi'in dengan tabi'in just terima je lah. Bila ijma' berlaku pada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in perlu ijma' lagi tak? Tak perlu ijma' dah. Bila sahabat dah ijma', dah settle, tabi'in dengan tabi'in mereka hanya terima. So bila kita cakap ijma', bukan kita maksudkan ini adalah ijma' sahabat tabi'in ke semua. Maksudnya kena tiga-tiga ni berlaku kesepakatan. Tak. Cukup kesepakatan tu berlaku kesemuanya pada zaman sahabat ataupun kesemuanya pada zaman tabi'in. Zaman tabi'in mereka just terima. Terimanya mereka terhadap ijma' tu maksudnya beramal dengan ijma' lah.
So ijma' yang dimasukkan dekat sini bukan gabungan tiga-tiga zaman. Kalau macam tu memang susah pun. Siapa yang nak keep record orang mujtahid untuk tiga-tiga zaman tu? Mestilah tak ada orang keep record, betul tak? Siapa yang dia sempat hidup zaman sahabat, tabi'in dengan tabi'in sampai dia nak keep record ijma'? Mestilah tak ada. So kita memang cakap bukan ijma' yang dimaksudkan ni tiga-tiga tu, tapi mungkin ijma' tu berlaku pada zaman sahabat. Tapi tabi'in dengan tabi'in just terima je. Yang terimanya mereka tu adalah al-amal bil ijma', yang menunjukkan dekat kita yang umat kemudian al-amal bil ijma' ni wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram? Wajib. Sebab mereka pun terima, mereka pun pakai. So ijma' tu tak mesti tiga-tiga zaman. Kalau ijma' tu berlaku pada zaman tabi'in, cukup dah lah. Apa yang tabi'in buat, mereka berpada dengan ijma' yang dah sedia ada, mereka terimalah dan suruh orang ikut ijma' tu. Nampak? So dia bukan tiga-tiga zaman. So bila Syekh ni yang buat kritikan ni, Sa'ad Ajmi ni buat kritikan, dia kata kalau macam tu nak dakwa ijma' berlaku pada tiga-tiga zaman ni susah lah, hampir tak pernah berlaku lah, mustahil lah. Dia kata memang mustahil, dan bukan itu kita maksudkan. Kita setuju mustahil. Yang ni dipanggil debat tu jugalah, taslim. Kita pun setuju memang mustahil. Tapi itu ke yang kita maksudkan dengan ijma'? Taklah, yang kita maksudkan adalah berlaku pada satu zaman, and then zaman seterusnya terus beramal dan terima ijma' tu. Okey, bukan tiga-tiga zaman tu kesemuanya hidup serentak ke apa, kemudian mereka sama-sama bersepakat. Mustahil lah. Macam mana orang tabi'in boleh sempat jumpa dengan sahabat kan? Nama pun tabi'in, maksudnya sempat jumpa tabi'in saja. So sampai sini sahaja. Ya, ada banyak lagi lah yang nak cakap, cuma tak sempat kan. Dan kalau kita cakap banyak sangat pula, nanti tak sempat nak dikhulasahkan kuliah tu, dan kita nak serap apa yang patut. Okay, so Ana stop dekat sini dulu. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Yang hadir dulu, Ana raikan yang hadir ni. Kalau tak ada, nanti tengok chat ni. Ustaz, macam mana sekarang ni ramai sangat yang ijma' tu Syairah pun ada ijma' juga, Mu'tazilah dia pun ada ijma' juga. Betul? Betul. Macam mana kita nak hadapi tu? Dia ijma' dia, kita ijma' kita. Betul? Yang ni ada tesis khusus, tesis master. Tajuknya Da'wah al-Ijma' indal Mutakallimin. Dakwaan ijma' di sisi ahli kalam lah. Yang mereka pun macam Mu'tazilah ke apa pun nak dakwa ijma' juga. So macam mana kita settlekan? Diorang dakwa ijma', kita dakwa ijma'. Senang. Ulama' ada buat kaedah yang saya dah sebut minggu lepas. Ijma' yang diambil kira ni yang mana? Ijma' yang awal. Kalau ada ijma' kedua yang datang terkemudian, ijma' tu automatik terbatal. Sebab tu syarat ijma' adalah tak boleh ada ijma' sebelum tu. Betul, ulama' tu tulis dalam kitab usul fiqh beliau, Syekh Hamid Bahjat tadi tu, dia kata wa ajma'al maduna fihi walam yakun khilafun qablu istaqar atau ajma'al maduna fihi wastamar. Dia kata dalam syair dia, syarat nak berlaku ijma' ni, okey, antara syaratnya adalah au ajma'al maduna fihi wastamar. Tak boleh dekat sana dah berlaku ajma'al madun, orang terdahulu dah ijma' siap-siap. Wastamar, dah ijma' tu dah berlaku pun. So bila dah ada ijma' zaman salaf dah, dan dah berlalu dah, anyone yang dakwa ijma' terkemudian automatically terbatal. Kenapa terbatal? Sebab ijma' ni qat'i, maksudnya 100% betul. Okay, bila ada orang dakwa benda lain, maksudnya dia dakwa ada maklumat yang lain yang 100% betul juga, yang bercanggah dengan first 100% betul tu. So yang kedua tu salah lah. Sebab pertama ni dah dipersetujui sebagai 100% betul lah. Faham tak? Pertama ni dah dipersetujui sebagai 100% betul lah oleh semua orang, bukan seorang, semua orang. Tiba-tiba datang kemudian dia cakap tak 100%. Tak boleh. Lepas tu ijma' yang diambil kira adalah ijma' yang paling awal. So bila kita tengok ijma' yang paling awal dinukil ni, ijma' salaf ke ijma' Mu'tazilah ataupun ahli kalam? Ijma' salaf. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah Jamaah Imam Lalaka'i ataupun kitab Al-Ulu oleh Imam Zahabi, ijma' yang mereka nukilkan ni balik kepada 200 Hijrah, 170, 150. Ijma' yang mereka nukilkan ahli kalam 400 Hijrah, 500 Hijrah. Kita nak ambil yang mana? Lagi awal tu. Sebab memang kaedah tu disepakati oleh semua ulama usul fiqh. Bila ijma' tu datang kemudian, automatik dia tak boleh pakai. Sebab dia dah langgar dengan ijma' yang lagi awal. Itu yang saya sebut syarat tadi tu. Au ajma'al maduna fihi wastamar. Okey. Ada soalan lain? Dan memang ijma' betul-betul berlaku. Saya ada jumpa ijma' yang Imam Amidi ni ulama ahli kalam nukilkan satu ijma' yang 180 darjah, totally 100% berbeza dengan apa yang salaf cakap. Memang ada. So kita nak ambil mana? Kita ambil ijma' yang salaf. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada Saya rasa dekat chat pun tak ada ni.
Chat yang Zoom lah, chat YouTube ni tak tahu. Ada kot. Oh tak ada. Tak ada okay. So saya berhenti kat sini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang salah tersilap cakap atau tersalah fakta tu daripada diri saya sendiri. Moga-moga kita dapat manfaat daripada kuliah ni lah, insya-Allah, dan kita boleh rasa yakin lagi, kita boleh rasa kuat lagi atas pegangan kita ni. Dan ingat bila kita cakap kita ikut salaf ni, bukan kita nak jadi polis, nak pangkah orang atau betul orang. Okay? Kita bukan nak jadi polis pangkah atau betul orang. Kita nak ikut yang benar lah. Dan kita nak ajak orang ikut kebenaran lah. Sebab memang sunnatullah, ada yang benar, ada yang salah. Kan? Kita bukan hidup bila dunia ni sebagai tempat yang menjadi ujian. Dia tak jadi ujian kalau kita boleh sama-sama hidup dalam harmoni benar dan salah. Okay? Orang yang 100% memegang prinsip yang totally berbeza dengan kita, contohnya LGBT, contohnya apa-apalah yang totally berbeza dengan kita ni, takkan kita boleh hidup sama-sama cakap tak apa, harmoni, awak ada pendapat awak, awak ada pendapat saya, kita agree to disagree. Agree to disagree ni tak terpakai untuk semua isu. Sebab sebagai contoh kan, macam LGBT, kadang-kadang dia bawa sampai ke tahap lagi teruk, hubungan antara adik-beradik, incest dia panggil. Dia pun kata apa salahnya, freedom of will juga. Kalau adik dengan kakak tu redha untuk hubungan tak elok tu, apa masalah dia? Macam mana kita nak hidup macam tu, faham tak? So memang sunnatullah, ada yang benar, ada yang salah. Dan kita kena ikut yang benar tu lah. Okay, bukan kerja kita nak pangkah atau betul orang, tapi kita nak ikut yang benar tu. Dan kita bila kita nak berdakwah dekat orang, kita kena berhikmah lah. Janganlah kita ni dah ikut salah macam ni, kita tiba-tiba engkau sesat, engkau tak guna, engkau sesat, engkau ni insya-Allah masuk neraka. Jangan macam tu. Itu bukan hikmah dalam berdakwah. Okey? Kita dakwah kena ada hikmah. Kita kena tengok apa yang kita patut cakap dulu, apa isu yang patut kita dahulukan dulu bila kita nak berdakwah. Kelembutan dalam dakwah tu penting. Okey, kalau Nabi SAW pun disuruh untuk berlembut dalam dakwah, yang Nabi SAW tengah berhadapan dengan musyrikin, apatah lagi kita. Yang kita yang ikut salaf ni, kadang-kadang kita nak dakwah dekat orang Islam juga, yang mungkin tak ikut manhaj salaf lah, tapi kat orang Islam juga. So lagi patutlah kita kena berlembut kan. Ayat Quran kata kalau Nabi ni keras, orang lari. Walau kunta faddan ghalidan lan faddu min hawlik. Kalau kamu ni wahai Muhammad keras sangat, mereka ni lari daripada kamu. Itu Nabi SAW. Orang yang dari sudut skill dakwah ni dah level 100 lah, pun kalau keras lari. Kita, so kita kena ada hikmah dan tahu bila kita nak berlembut dan tahu dekat mana kita nak keras. Okey, dakwah yang betul adalah dikeras pada tempat yang patut, dilembut pada tempat yang patut. Bukan dilembut sentiasa, bukan dikeras sentiasa. So saya harap yang datang ni dapat manfaat. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.